Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan slot tutorial 1 kumpulan 2 akan membentangkan tajuk kajian kami, iaitu kajian outcome dan impak mengenai tabung penyelenggaraan 1 Malaysia TP1M terhadap perumahan kos rendah di Flat Taman Tursadun, Pulau Pinang. Pembentang hari ini ialah saya, Nik Muhammad Azamuddin bin Nik Ahmad Junid. Seterusnya ialah Muhammad Sofyan bin Osman. Seterusnya ialah Nur Amalina binti Abdullah, dan akhir sekali ialah Puteri Guna Syuhada binti Mahdi. Pengenalan terhadap kajian kami ialah program tabung penyelenggaraan 1 Malaysia ini adalah program membaik pulih penyelenggara rumah berserata kos rendah, sederhana rendah swasta. Syarat bagi yang layak memohon adalah pihak pengurusan perumahan, iaitu Joint Management Body, Management Committee dan Persatuan Penduduk yang berdaftar bagi rumah berserta kos rendah dan sederhana rendah swasta. Syarat-syarat lain untuk memohon permohonan ini adalah perumahan yang diduduki adalah melebihi 10 tahun ke atas dan hanya kerja penyelenggaraan dengan kos RM50,000 ke atas sahaja akan dipertimbangkan. Seterusnya ialah permohonan adalah terbuka kepada Joint Management Body, Management Committee dan Persatuan Penduduk yang mempunyai dana untuk memenuhi kadar sumbangan yang ditetapkan. Dan akhir sekali ialah sumbangan daripada Joint Management Body, Management Community, Persatuan Penduduk adalah 10% atau 30% perlu diperolehi sepenuhnya sebelum projek dilaksanakan. Seterusnya lah Taman Tursadun adalah antara kawasan perumahan yang mendapat bantuan tabung penyelenggaraan 1 Malaysia. Program tabung penyelenggaraan 1 Malaysia ini telah memberi sinar baru kepada landscape di kawasan perumahan bangsa kos rendah di Taman Tursadun, dan pelaksanaan kerja-kerja mengecat semula bangunan rumah-rumah bangsa di kawasan Taman Tursadun telah memberi imej baru terhadap kawasan perumahan bangsa di sini. Latar belakang kajian ialah Taman Tursadun lah. Taman Tursadun ni logo Pulau Pinang dinamakan selepas Tursadun Jubir yang berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Negeri atau Gabina Pulau Pinang pada tahun 1975 hingga tahun 1981. Dan kebanyakan perumahan di Taman Tursadun adalah perumahan bangsa atau flat 5 tingkat yang merangkumi 26 blok, dan rumah bangsa kos rendah di Taman Tursadun ini adalah yang tertua di Pulau Pinang. Dan penduduk di Taman Tursadun ini adalah terdiri daripada pelbagai kaum, dan mereka adalah golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini kepada rakan saya, iaitu Muhammad Sofyan bin Osman, untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih kepada sahabat saya kerana memberi kesempatan kepada saya untuk meneruskan pembentangan. Saya Muhammad Sofyan bin Osman. Saya akan meneruskan pembentangan tentang penyataan masalah. Pembangunan kini di Malaysia telah menyediakan perumahan yang murah untuk keperluan hidup rakyat Malaysia yang kurang berkemampuan. Oleh itu, rumah-rumah yang berkos rendah dibina bagi golongan yang berpendapatan rendah di antara RM1000 dan ke bawah. Matlamat kajian ini berfokus kepada pengenalpastian dan menilai impak sosio-ekonomi yang mungkin berlaku secara langsung dan sebaliknya yang disebabkan oleh tabung penyelenggaraan 1 Malaysia. Kajian ini adalah bertujuan untuk merungkai persoalan mengenai impak bantuan TP1 Malaysia terhadap masyarakat penduduk Taman Tursadun, terutamanya dari segi infrastruktur. Infrastruktur seperti baik pulih ganti lift, baik pulih ganti bumbung, baik pulih ganti tangga, mengecat bangunan dan sebagainya. Secara umumnya, TPIM adalah bertujuan untuk memberi keselesaan kepada masyarakat taman yang secara langsung dan tidak langsung yang tinggal di kawasan tersebut. Oleh sebab tahap keselesaan yang rendah menyebabkan ketidakpuasan hati yang
yang boleh membawa kepada pelbagai aplikasi termasuk pencemaran alam sekitar, kesesakan masalah kesihatan dan gejala sosial di kawasan taman tersebut. Hal ini kerana pemaju rumah perlu menitik beratkan masalah-masalah tersebut untuk keselesaan penduduk. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan ingin menegaskan bahawa peruntukan tiba yang dilaksanakan di semua negeri. Pemaju rumah tidak seharusnya mengambil sikap sambil lewa dan dengan pembinaan rumah yang disediakan untuk rakyat Malaysia kerana ia memainkan peranan penting dalam menjamin kepuasan dan keselesaan penduduk sekaligus meningkatkan kualiti hidup masyarakat Taman Tun Sadun. Seterusnya saya akan membincangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian kami pertama, mengumpul data asas iaitu baseline data mengenai aspek fizikal dan sosial ekonomi keadaan sedia ada di kawasan yang dikaji iaitu Taman Tun Sadun. Kedua, mengenal pasti sama ada penduduk Malaysia mendapat bantuan penyelenggaraan Satu Malaysia. Ketiga, menilai sejauh mana masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk Taman Tun Sadun dan kesan yang timbul akibat masalah-masalah yang memberi impak kepada penduduk. Sekian sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih kepada rakan saya. Seterusnya saya akan membentangkan daripada segi skop dan batasan kajian. Okey, disebabkan skop dan batasan kajian biasanya akan merangkumi skop yang sangat luas. Jadi kajian kami ini akan diperkecilkan kepada lebih kepada penelitian terhadap kepuasan penduduk dan kepuasan penduduk terhadap Tahun Penjagaan Satu Malaysia dan sejauh manakah keberkesanannya. Hal ini kerana ramai penduduk, daripada hasil kajian ramai penduduk yang kurang mempunyai info dan input tentang Tabung Penjagaan Satu Malaysia. Seterusnya, skop kajian kami juga untuk mengkaji sejauh manakah Tabung Penjagaan Satu Malaysia memberi impak terhadap kehidupan mereka. Selain itu, skop kami juga lebih memberi fokus kepada masalah-masalah penyelenggaraan yang hanya disenaraikan dalam program ini, dalam program Tabung Penjagaan Satu Malaysia ini, iaitu daripada segi penyelenggaraan atau baik pulih lift, penjagaan tangga, bumbung, pendawaian dan lain-lain lagi. Seterusnya, kajian kami hanya meliputi keseluruhan 26 blok di kawasan Taman Tun Sadun kerana keseluruhan blok ini memenuhi syarat-syarat program Tabung Penjagaan Satu Malaysia ini, iaitu memerlukan tabung ini akan membaik pulih bangunan yang membaik pulih dan menyelenggara bangunan rumah berserta kos rendah ataupun sederhana rendah swasta. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Kajian impak mengenai Tabung Penjagaan Satu Malaysia ini sebenarnya mempunyai kepentingan yang sangat banyak, iaitu daripada segi utama sekali memberi manfaat terhadap penduduk dari segi kualiti hidup. Hal ini kerana tabung penjagaan ini yang merangkumi aspek penyelenggaraan dan baik pulih tangga, bumbung, cat dan bahagian-bahagian lain bangunan, membantu memberi keselesaan terhadap penduduk dalam meneruskan kehidupan mereka dari hari ke hari. Hal ini kerana kita sudah maklum bahawa perumahan yang layak untuk memohon adalah perumahan yang berstrata kos rendah. Jadi berdasarkan hasil kajian juga didapati bahawa mereka-mereka yang menghuni kawasan perumahan ini adalah daripada golongan yang berpendapatan rendah dan kurang mampu. Jadi ini secara tidak langsung dapat membantu memberikan kualiti hidup yang positif dan kelangsungan hidup yang lebih baik. Selain itu, kajian ini juga penting untuk memberi keuntungan jangka panjang terhadap kontraktor dan pemaju. Hal ini kerana apabila Tabung Penjagaan Satu Malaysia ini mendapat respon yang baik dan malu malas yang baik, jadi kontraktor dan pemaju yang ditugaskan untuk menjalankan penyelenggaraan di kawasan perumahan yang terpilih dan mendapat respon yang baik akan mendapat nama baik serta persepsi yang baik mengenai servis yang mereka berikan.
Selain itu, kajian ini juga penting sebagai satu kesedaran bagi pelajar-pelajar, pensyarah dan juga masyarakat lain sendiri tentang masyarakat yang hidup berserata rendah ini, yang menerima bantuan penyegaran ini. Perkara ini supaya membuatkan pelajar, pensyarah dan masyarakat lain sedar bahawa wujud golongan yang kurang mampu yang perlu menerima bantuan sebegini daripada pihak kerajaan dan peserta penduduk. Selain itu, kajian ini juga penting untuk kerajaan mengetahui keberkesanan yang sebenar-benarnya mengenai program ini dan wajarkah ianya diteruskan. Hal ini kerana seperti jika kajian seperti ini tidak dijalankan, pihak kerajaan tidak akan tahu sebenarnya impak, adakah program TPIM ini memberikan impak yang baik ataupun tidak, adakah membantu daripada segi kelangsungan hidup, kualiti hidup bagi penduduk di kawasan Taman Tun Sadun ini. Seterusnya saya menyerahkan kepada rakan saya untuk membentangkan sudut aspek metodologi. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, saya Putri Nashada. Saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini berkaitan dengan metodologi kajian. Pertama sekali, kajian kami menggunakan dua sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang sumber primer. Dalam penyediaan borang soal selidik, kami ada meletakkan logo USM di bahagian atas di page yang pertama sebagai membuktikan bahawa kami daripada pelajar Universiti Sains Malaysia yang melakukan kajian. Yang kedua, kami ada menyatakan tujuan kajian di borang soal selidik supaya sebagai pengetahuan kepada responden apakah tujuan kami selain kami memberitahu secara verbal. Yang ketiga, kami menyatakan, kami menyusun borang soal selidik melalui 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D. Bahagian A memfokuskan kepada maklumat diri responden seperti jantina, umur dan sebagainya. Bahagian B merupakan maklumat responden terhadap program tabung perniagaan satu Malaysia sama ada mereka ketahui atau tidak. Bahagian C adalah tahap kepuasan responden seperti tahap kepuasan mereka terhadap penyelenggaraan seperti cat, pendawaian, bumbung dan sebagainya. Bahagian D pula adalah pandangan mereka sama ada mereka ingin meneruskan TP1 Malaysia ni ataupun termasuk jugalah adakah program TP1 Malaysia ni memberi kesan yang positif ataupun tidak. Okey. Dalam borang soal selidik ini juga kami menyediakan soalan terbuka seperti ruangan untuk memberi cadangan dan ruangan di mana responden menyatakan berapa lama tempoh mereka menetap di flat Taman Tun Sadun. Selain itu, borang ini juga ada bahagian yang berskala, iaitu di bahagian C, iaitu tahap kepuasan responden, serta ada pilihan seperti ya atau tidak. Seterusnya adalah bagaimana pemilihan responden dilakukan. Okey, seperti yang kita tahu, flat Taman Tun Sadun mempunyai 26 buah blok. Jadi dan mempunyai 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Namun begitu kami gagal untuk menemui responden yang mempunyai bangsa lain-lain yang kiranya seperti pendatang asing ataupun seperti Vietnamese ataupun orang Thailand dan sebagainya. Dan responden ini kami memilih secara rawak, kami memilih pada blok-blok yang secara rawak, tingkat yang secara rawak, tidak memspesifikasikan di mana blok ataupun tingkat yang kami ingin lakukan kajian. Okey, bahagian C pula pengumpulan data penyelidikan. Okey, pertama kali semasa ingin mengutip data, kami ada membahagikan borang sesama 4 pengkaji seperti yang dinyatakan. Kami mempunyai 60 orang responden ataupun 60 borang. Jadi kami membahagikan kepada 4 pengkaji iaitu 15 borang untuk setiap pengkaji. Seterusnya, informasi yang standardized iaitu kami telah berkongsi informasi secara standard
supaya informasi yang disampaikan kepada responden adalah sama dan tidak berbeza. Okey, yang ketiga, pemakaian kemas dan beridentiti, iaitu kami memakai pakaian kemas, kasut bertutup, dan beridentiti bermakna kami membawa kad pelajar dan kad pengenalan sebagai bukti bahawa kami pelajar Universiti Sains Malaysia. Selain itu, pemilihan blok dan rumah secara rawak seperti yang dinyatakan sebelum ini, kami memilih secara rawak tanpa ikut spesifikasi blok dan tingkat. Seterusnya, penyusunan dan pemindahan data. Kami menyusun ikut bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D ketika menggunakan SPSS, dan kami memindahkan ke SPSS sebelum kami menganalisis menggunakan SPSS juga. Okey, bahagian penganalisisan data, ya seperti yang dinyatakan tadi, kami menggunakan SPSS. Setelah key in data di SPSS, kami juga menganalisis. Dalam analisis itu ada menyatakan jumlah, frekuensi, peratusan dan kumpulan kumulatif frekuensi. Setelah membuat rajah itu, kami juga ada menyatakan ada membuat carta pie untuk bahagian A, B dan D. Manakala untuk bahagian C, kami menggunakan carta bar supaya lebih senang kerana bahagian C ini menunjukkan peratusan bagaimana responden itu sangat tidak bersetuju, tidak setuju, setuju ataupun sangat bersetuju. Tapi dalam orang kami adalah menggunakan skala berpuas hati, sangat berpuas hati hinggalah tidak berpuas hati, sangat tidak puas hati. Okey, seterusnya di bahagian akhir bagi setiap soalan kami ada menghurai dan menganalisis, iaitu kami ada menghurai kembali apa daripada rajah yang telah kami dapat dan analisis yang telah kami dapat. Okey, data sekunder pula, kami mengambil data-data ini daripada sumber yang sah yang boleh dijadikan sebagai bahan rujukan yang diterima. Okey, kami mengutip data dan statistik yang dikeluarkan oleh kerajaan. Data-data ini dia sebagai rujukan kedua untuk mengetahui latar belakang Taman Tusadun dan juga sebagai rujukan kedua untuk mengetahui program TP1 Malaysia. Okey, itu bahagian metodologi. Seterusnya, saya akan meneruskan dapatan kajian yang telah kami peroleh daripada kajian ini. Seperti yang dinyatakan tadi, bahagian A adalah maklumat responden. Ketika pembentangan ini, saya tidak akan menyatakan semua maklumat responden yang kami dapat. Cuma saya akan membentangkan bahagian-bahagian yang bagi saya sangat penting untuk pembentangan pada malam ini. Okey, bahagian ini saya menyatakan jantina. Jantina kita dapat lihat 70% adalah wanita ataupun perempuan, manakala sebanyak 30% adalah lelaki. Jadi hal ini menunjukkan bahawa wanita sangat banyak menduduki ataupun berpenetap di Taman Tusadun berbanding lelaki. Atau mungkin waktu kajian yang ketika dilakukan kebanyakan adalah waktu siang dan hari bekerja. Jadi mungkin adalah kerana kebanyakan golongan lelaki telah sedang bekerja dan yang ada di situ hanyalah golongan wanita yang sebagai suri rumah ataupun orang yang sudah pencen. Okey, umur pula seperti dapat dilihat kebanyakan adalah umur 51 tahun ke atas di bahagian sini. Okey, 51 tahun ke atas bermakna yang kebanyakan responden ataupun penduduk di flat Taman Tusadun adalah daripada golongan warga emas. Seterusnya kaum. Kaum kat sini kita nampak yang banyak yang berpenetap di sini adalah kaum Melayu, diikuti dengan India, kedua terbanyak, dan seterusnya Cina. Jadi hal ini menunjukkan kebanyakan penduduk di flat Taman Tusadun adalah daripada kaum Melayu. Dan kaum Cina sedikit ataupun kemungkinan kami tidak mendapat responden yang lebih banyak daripada kaum ini. Seterusnya adalah status. Status di sini menunjukkan bahawa golongan yang sudah berkahwin sebanyak lebih daripada 78%. Hal ini menunjukkan bahawa di flat Taman Tusadun kebanyakan adalah orang yang sudah berkeluarga. Yang bujang hanyalah 8%. Okey. Seterusnya adalah pendapatan isi rumah.
hampir separuh ataupun hampir 50% daripada penduduk Taman Tersadun berpendapatan 1,000 hingga ke 2,000. Yang berpendapatan 2,000 ke atas hanyalah sebanyak 26%. Hal ini menunjukkan seperti kita tahu pendapatan 1,000 ke 2,000 adalah berada di bawah paras kemiskinan. Jadi hal ini menunjukkan bahawa penduduk Taman Tersadun ni kebanyakan di dalam kalangan orang yang sangat berpendapatan rendah dan boleh digolongkan sebagai golongan yang miskin. Okey, jenis pemilikan rumah pula kita dapat lihat majoriti penduduk Taman Tersadun memiliki rumah di flat itu mereka memiliki sebagai hak milik penuh. Hanya sedikit sahaja sebanyak 23.33% yang menyewa rumah di flat Taman Tersadun. Okey, bahagian B di dalam borang itu kami memfokuskan kepada maklum balas responden terhadap adakah mereka tahu tentang program tabung penyelenggaraan satu Malaysia ini. Yang menyatakan ya hanyalah sebanyak 20% dan menyatakan tidak sebanyak 80%. Hal ini telah membuktikan bahawa TV Satu Malaysia ini gagal expose, diterangkan kepada responden. Masih terlalu banyak yang responden tidak ketahui. Okey, yang seterusnya bahagian ini adalah akses tahu mengenai TV Satu Malaysia. Daripada 20% yang tahu, hanya 30% yang mengetahui daripada rakan-rakan, sebanyak 41% yang mengetahui melalui televisyen dan hanya dalam 8% yang mengetahui melalui internet. Yang ini adalah missing, iaitu mereka yang tidak ketahui tentang TV Satu Malaysia. Bagi pendapat saya, kemungkinan mereka ataupun kerajaan gagal menyediakan akses yang lebih efisien untuk penduduk ataupun responden untuk mengetahui tentang program ini. Okey, bahagian C terdapat 8 soalan. Jadi saya akan membentangkan atau membincangkan sebanyak hanya 5 fokus ataupun 5 soalan, iaitu fokus kepada penyelenggaraan utama di mana kita nak menilai tahap kepuasan penduduk ataupun responden mengenai penyelenggaraan di flat Taman Tersadun. Pertama, dari segi penyelenggaraan bumbung. Kita dapat lihat di sini adalah sangat tidak puas hati, puas hati dan sangat puas hati. Kita dapat lihat dari segi penyelenggaraan bumbung yang berpuas hati mempunyai lebih daripada 80%. Maknanya penyelenggaraan bumbung penduduk berpuas hati dengan penyelenggaraan mereka. Dan yang sangat tidak puas hati hanya sedikit. Hal ini mungkin kerana bumbung di flat itu ataupun di aras itu mempunyai masalah bocor yang tidak diambil tindakan atau dan sebagainya. Dari segi penyelenggaraan kebersihan tangga, juga kita dapat lihat penduduk ataupun responden yang berpuas hati mempunyai peratusan yang sangat tinggi, diikuti dengan tidak puas hati, seterusnya sangat tidak puas hati dan yang terakhir adalah sangat puas hati. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat responden yang begitu berpuas hati dengan penyelenggaraan kebersihan, yang sangat tidak puas hati dan sangat tidak puas hati dan sangat tidak puas hati. Secara totalnya hampir 50%. Hal ini menunjukkan bahawa mungkin ada masalah dari segi kebersihan tangga tu. Mereka tidak menyelenggara atau membersihkan tangga tu secara efisien ataupun sistematik. Okey, seterusnya dari segi penyelenggaraan cat, yang berpuas hati mempunyai peratusan yang tertinggi iaitu 70%, diikuti dengan sangat puas hati dan tidak puas hati. Tidak ada responden yang memberi respon terhadap sangat tidak puas hati. Jadi secara keseluruhannya kita dapat lihat penyelenggaraan cat diuruskan dengan baik di flat Taman Tersadun ini. Yang seterusnya penyelenggaraan paip dan kaki air, juga kita dapat lihat responden memberikan peratusan yang sangat tinggi iaitu 75% yang berpuas hati terhadap penyelenggaraan paip dan kaki air. Jadi bermakna kerajaan ataupun pengurusan flat dapat menguruskan penyelenggaraan dari segi paip dan kaki air ini dengan sangat baik. Yang terakhir adalah penyelenggaraan dawai. Juga kita nampak
peratusan responden terhadap berpuas hati sangat tinggi iaitu 73.33%, diikuti dengan tidak puas hati sebanyak 16.67 dan sangat puas hati sebanyak 10%. Tiada responden yang menyatakan sangat tidak puas hati. Jadi secara keseluruhannya kita dapat lihat penduduk ataupun responden sangat berpuas hati ataupun berpuas hati dengan penyelenggaraan rawai di flat Taman Tersadun. Okey. Bahagian D adalah merupakan pandangan ataupun cadangan yang diberikan oleh responden untuk kajian ini. Okey. Dari segi bantuan, kami ada menanyakan adakah bantuan tabung penyelenggaraan satu Malaysia ini memberi kesan yang positif. 96.67% menyatakan ya, dan terdapat hanya segelintir peratusan yang menyatakan tidak. Jadi bermakna program ini perlu diteruskan seperti mana yang dinyatakan oleh carta pai ini yang menunjukkan penduduk atau responden sangat merasakan perlunya penerusan bantuan-bantuan kerajaan seperti ini. Okey, so secara keseluruhannya banyak penduduk yang tidak ketahui akan program TV1 Malaysia. Jadi kemungkinan sepatutnya kerajaan perlu menyediakan akses yang lebih menyeluruh ataupun holistik kepada penduduk, bukan sahaja di sekitar Taman Tersadun, malah serata Malaysia, supaya mereka tahu dan mempunyai kesedaran tentang tabung penyelenggaraan satu Malaysia. Dan selain itu, banyak penduduk berpuas hati dengan penyelenggaraan secara keseluruhan. Seperti yang tadi yang telah dibentangkan, bahawa kebanyakan penyelenggaraan seperti cat, bumbung, pendawaian, kebanyakannya adalah penduduk berasa berpuas hati dengan proses penyelenggaraan dan sistem yang mereka lakukan. Terdapat beberapa cadangan yang dapat dikutip pada proses semasa collecting data tu. Antara cadangan dia adalah untuk menambahkan jumlah bantuan. Seperti kita tahu, dia mempunyai satu amount daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Jadi mereka mencadangkan supaya tabung bantuan itu ditambahkan lagi, serta pengagihan tabung itu perlulah diagih dengan lebih efisien supaya setiap penduduk mendapat hak yang sama rata terhadap tabung dan bantuan itu sendiri. Jadi itu saja bahagian dari saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya. Seterusnya saya akan masuk pada bahagian perbincangan. Okey, saya akan membentangkan tentang tahap keberkesanan tabung penjagaan satu Malaysia terhadap penduduk flat Taman Tersadun. Berdasarkan daripada kajian yang kami lakukan, kami dapati bahawa daripada hasil respon penduduk Taman Tersadun mendapati bahawa tabung penjagaan satu Malaysia ini memberi banyak kesan positif terhadap keluarga penduduk di situ. Hal ini kerana berikutan daripada dapatan yang kami dapati bahawa penduduk di situ mengakui bahawa bantuan ini banyak memberikan kesan positif dan mereka sendiri mahu bantuan ini diteruskan lagi pada masa hadapan. Hal ini kerana bantuan tabung penjagaan satu Malaysia ini membuatkan kualiti hidup mereka lebih terjamin. Hal ini kerana tabung ini memberi lebih keselesaan terhadap penduduk. Berikutan penyelenggaraan yang bagus, yang baik yang telah disediakan oleh pihak kerajaan menerusi kontraktor yang telah ditugaskan. Daripada segi sistem paip, bumbung, cat, kebersihan, sedikit sebanyak telah membantu memudahkan urusan seharian penduduk situ yang saban hari keluar mencari rezeki disebabkan oleh masalah pendapatan mereka yang rendah. Jadi keselesaan hidup ini turut memberi impak terhadap anak-anak, seluruh keluarga penduduk Taman Tersadun dengan melalui penyelenggaraan yang memberi impak terhadap keselesaan, turut memberi impak terhadap kualiti hidup mereka. Selain itu, tabung penyelenggaraan satu Malaysia ini turut mengurangkan beban bagi penduduk Taman Tersadun daripada aspek penyelenggaraan rumah. Hal ini kerana wujud apartmen, rumah-rumah yang di sekitar Pulau Pinang yang memerlukan penyelenggaraan yang disediakan perlu bayar pada kadar yang tinggi.
Tetapi menerusi program ini menerusi program ini dapat mengurangkan beban penduduk untuk membaiki apa-apa kerosakan di perumahan mereka. Selain itu, tabung penjagaan satu Malaysia ini turut membuatkan perumahan konvensional ini akan lebih terjaga dan dapat dikekalkan untuk jangka masa yang lebih lama. Berikutan seperti yang daripada dapatan yang kami dapati bahawa hampir 90% mempunyai hak milik penuh terhadap perumahan konvensional ini. Hal ini kerana perumahan konvensional ini adalah murah dan lebih berbaloi jika dibeli berbanding sewa. Jadi menerusi penyelenggaraan yang baik dapat membantu penduduk untuk terus tinggal di situ dalam jangka masa yang lama dengan kadar pendapatan yang rendah tetapi masih dalam keadaan yang selesa. Seterusnya, masalah yang dihadapi semasa kajian. Okey, semasa menjalankan kajian, kami dapati bahawa ramai penduduk yang tidak tahu mengenai tabung penjagaan satu Malaysia. Seperti kawan saya yang nyatakan, mungkin kurangnya akses terhadap maklumat mengenai tabung penjagaan satu Malaysia ini melalui televisyen, surat khabar dan lain-lain lagi. Jadi agak sukar bagi kami untuk berinteraksi dengan lebih mendalam mengenai tabung penjagaan satu Malaysia ini berkaitan penduduk yang tidak mempunyai input mengenai tabung penjagaan satu Malaysia ini. Selain itu, kami juga gagal menjumpai responden daripada kaum lain-lain. Majoriti yang tinggal di kawasan Taman Tusakdun adalah kaum Melayu dan seterusnya Cina dan India, tetapi majoriti adalah kaum Melayu. Selain itu, kami juga mempunyai kekangan masa berkaitan kami mempunyai tenaga seramai hanya 4 orang penyelidik dan menakuni 26 buah blok di Taman Tusakdun. Jadi disebabkan itu kami memilih responden dan kawasan flat secara rawak. Selain itu, kami juga mendapat sedikit masalah apabila segelintir penduduk yang kurang memberi kerjasama berkaitan mungkin pada hari kajian jalankan adalah merupakan hari waktu bekerja. Jadi yang tinggal di rumah adalah suri-suri rumah, golongan yang pencen. Jadi mungkin disebabkan pengalaman lampau mengenai isu-isu bahaya yang sedang berlaku pada masa ini membuatkan mereka tidak mahu memberi kerjasama terhadap kami. Selain itu, wujud juga golongan warga emas yang tidak boleh langsung berkomunikasi sama ada dalam bahasa Melayu maupun Inggeris. Perkara ini amat menyukarkan kami untuk menjalankan soalan sidik kerana walaupun kami menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa tubuh bagi membuatkan mereka faham mengenai soalan yang kami ingin tanyakan. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan yang diberikan oleh penduduk terhadap terhadap program tabung penjagaan satu Malaysia ini. Penduduk mencadangkan bahawa supaya jumlah bantuan tabung penjagaan satu Malaysia ini ditambah supaya penyelenggaraan yang diberikan lebih bermutu dan berkualiti. Hal ini kerana daripada dapatan yang kami dapat masih wujud segelintir yang tidak berpuas hati dengan penyelenggaraan yang diberikan. Jadi masalah ini ada timbul aduan mengatakan penduduk yang membuat aduan mengatakan bahawa apabila dilakukan aduan mengatakan pihak perumahan mengatakan bahawa kurangnya peruntukan. Jadi jelas dari sini bahawa bantuan tabung penjagaan satu Malaysia ini perlu ditambah. Selain itu, bantuan tabung penjagaan satu Malaysia ini perlu diagihan dengan lebih sistematik. Hal ini lebih sistematik dan urusan pengagihan bantuan ini perlu dipercepatkan. Hal ini berkaitan daripada sumber-sekunder yang pihak kami temui mengenai isu dana tabung penjagaan satu Malaysia ini yang hingga kini masih menjadi tanda tanya kerana dalam perancangan Malaysia yang ke-11 program tabung penjagaan satu Malaysia ini masih menjadi tanda tanya sama ada akan diteruskan ataupun tidak, dan terdapat sejumlah permohonan untuk mendapat dana tabung penjagaan satu Malaysia ini masih dalam keadaan status pending dan tidak diproses. Jadi program ini perlulah dikemas kini dan diupdate untuk sama ada program ini akan diteruskan ataupun tidak. Seterusnya adalah rumusan.
rumusan bagi keseluruhan kajian kami, iaitu mengenai kajian outcome dan impak mengenai tabung penjagaan satu Malaysia terhadap penduduk perumahan kos rendah di Flat Taman Sadun adalah hasil telah membuktikan bahawa tabung penjagaan satu Malaysia ini sangat memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan seharian dan keselesaan penduduk Taman Sadun. Berikutan maklum balas yang sangat baik yang diterima. Penduduk juga berpuas hati dengan program yang dijalankan dan berharap supaya dapat diteruskan daripada masa hadapan, kerana sedikit sebanyak program ini memberi impak dan membantu dalam membantu kualiti hidup keluarga mereka supaya lebih baik. Ini adalah rumusan hasil daripada kajian yang kami telah lakukan di Taman Sadun telah membuktikan bahawa tabung penjagaan satu Malaysia ini telah memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan seharian dan keselesaan penduduk di situ. Ini berikutan daripada hasil maklumat yang kami terima di ruangan akhir soal sidik telah menyatakan bahawa kajian ini telah memberikan kesan positif dan membantu meringankan beban mereka, dan mereka berharap bahawa bantuan ini akan diteruskan pada masa hadapan kerana mereka sangat berpuas hati dengan program yang telah dijalankan ini. Jadi hasil kerjasama daripada semua pihak akan juga akan dapat memberi faedah secara sama rata kepada kerajaan, kepada masyarakat sekeliling, kepada kontraktor pemaju yang telah diberikan amanah untuk menjalankan projek ini, dan yang lebih penting adalah kesejahteraan hidup penduduk perumahan kos rendah ini akan lebih terjamin.